Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nyanyi dah jatuh biasanya hak asal-asal jatuh ni kurang dah nyanyi ni. Tapi ni tanya bagaimana lelaki menurut nyanyi ni. Jadi Syekh jawab. Tidak ada larangan agama bagi seorang lelaki untuk menyanyi. Tidak bukan agama lagi lah nyanyi. Selama tidak ada sesuatu yang haram yang menyertai nyanyian tersebut dan selama nyanyian itu tidak mendorong kepada rangsangan-rangsangan yang lain betul pula lah. Jadi tidak ada masalah lah apa selama nyanyian itu tidak mendorong kepada rangsangan-rangsangan jelek atau salah. Telah terbukti dalam sejarah bahawa sebahagian sahabat menyanyikan beberapa bait dalam sebahagian peperangan. Syair ko, nyanyi ko lah. Dan sahabat yang lain mengulanginya pula. Syair kadang-kadang yang macam nyanyi juga dah. Ada rentak-rentak dia. Seorang lelaki penunggang unta suka menyanyikan lagu dan mengulang-ulanginya agar untanya tidak merasa lelah, tak merasa letih dalam menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan. Nak suruh unta tak letih, unta bersemangat, dia nyanyi dia, unta tu pandai dia. Dia boleh bersemangat. Apa kita cerita sebenarnya ada unta tu sampai mati ke diri, dia sakit dah. Tapi dengan nyanyi tu gerak juga sampai ke mati ke diri dah. Yang bunyinya. Ia pendorong semangat dia. Rasulullah SAW mempunyai seorang lelaki yang mempunyai kusir untanya, yang menjadikan kusir untanya yang bernama Anjasyah. Tak kala Anjasyah memacu untanya. Anjasyah ni macam orang gereba unta dah. Dia katakan sehingga tak kala Anjasyah memacu untanya sehingga unta itu bergerak dengan cepat dan membuat letih para wanita yang menaikinya dah. Kocok kuat ke unta ke apa kata sedih dah ni dah. Walaupun kata koswa, kau jenis koswa apa dah. Tapi dia bukan jenis apa kata lah ni dia kocok nate kan. Jadi kalau laju kau kuat kocok dah letih hotel ni dalai kalau duduk atas unta. Tu dah. Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Anjasyah perlahanlah dalam bergerak. Ya pesan ke Anjasyah tu jangan nak nyanyi rancuk sangat lah menyebabkan unta semangat atas dah. Dalam pandangan majoriti fuqaha, nyanyian yang dibawakan oleh seorang lelaki lebih ringan dibandingkan nyanyian yang dibawakan oleh seorang wanita. Wanitanya lagi bahaya. Watina ni ada suara dia ni, aurat dia dah boleh menarik perhatian lelaki lain dah. Menjadi fitnah lebih besar berbanding lelaki nyanyi. Kerana sebahagian fuqaha berpendapat bahawa suara wanita adalah aurat. Ada juga ulama kata suara wanita aurat. Sementara pendapat yang masyhur di kalangan fuqaha mengatakan bahawa suara wanita itu aurat apabila menimbulkan fitnah. Jadi majoritinya kata bukan semata-mata suara wanita, tapi suara wanita yang menimbulkan fitnah. Itu boleh jadi aurat. Dalam sejarah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan bahawa pada sebuah perjalanan dia pergi bersama-sama seorang lelaki yang suka menyanyi. Dia mendengarkan nyanyian yang dibawakan oleh lelaki tersebut. Jadi Umar pendengar nyanyian. Ketika lelaki itu hendak mengulangi bahagian nyanyian yang tidak layak diulangi, Umar radhiyallahu melarangnya. Nyanyi siapa satu nak mengarut kau sikit. Nyanyi yang mengarut sikit. Jadi Umar suruh berhenti. Tak usah nyanyi hak tu dah. Ini menunjukkan apa yang telah kita kemukakan, iaitu bahawa nyanyian yang dibolehkan oleh agama adalah nyanyian yang tidak mendorong kepada perbuatan dosa dan kemungkaran, dan juga tidak mengajak orang kepada sesuatu yang rendah dan hina. Warna nyanyian yang baik adalah nyanyian yang bersih dan luhur, yang mendorong orang kepada kemuliaan dan keutamaan. Oleh kerana itu, seorang penyanyi hendaknya bertakwa pada Allah dalam membawakan lagu-lagunya, dan nyanyian yang dibawakannya itu dimaksudkan untuk kebaikan dan islah. Gitulah ya. Jadi kita kena realistik dah. Setengah tu orang pegang pendapatnya payah-payah dah. Dah. Jadi senang dia menyusahkan. Betul kat agama nak siapa susah setara tu kehidupan kita. Muzik haram. Muzik ni bunyi telefon. Muzik ni muzik tu biasa tu. Ada pun muzik yang kata-kata muzik yang piano ke apa yang menenangkan. Jadi adakah kita nak haram mudah-mudah? Dan kita kena realistik dalam hidup di alam nyata, alam realiti. Begitu je nyanyi tak? Nyanyi ni. Kalau kita kena betul lah ulama-ulama setengah tu lawan nyanyi kata haram muzik nyanyi ke apa. Tapi kita tengok tu setengah tu doa ia bawa dalam benda ritual keagamaan lah. Contoh-contoh sufi dah. Ibn Qayyim pun bawa hujah tu kita tengok macam nak lawan pok-pok sufi nak menjadikan nyanyi itu sebagai bentuk meningkatkan iman, menjadi ibadah nak.
Dia jadi main kok tu banyak dah. Jadi kita tak usah melampau. Sekadar nak suruh ingat sikit-sikit dah. Tidak menjadi matlamat utama nyanyian tu. Nyanyian ni untuk bosai-bosai kau, untuk orang-orang yang apa kata? Orang-orang yang dia tak tersentuh, dia malah ngaji Quran, malah ngaji ni. Biar je sentuh hati sikit dengan Quran. Dengan nyanyian dah. Kalau dia nak mendalami agama atau dekat Tuhan, keadaan tidak ada cara lain lah dengan ikut Al-Quran dan Sunnah. Kena baca Quran semua dah. Bukan dengan nyanyi gitu lah dah. Bagi orang yang tak sampai tahap tu lagi kak, kita kena meraihkan mereka biarlah dengan nyanyi dulu. Tapi jangan menjadi matlamat utama. Jangan setengah-setengah pusat tapih ni. Dr. Basit berkali-kali tegur ni. Dia nak tandi pun sekolah tapih lah doa bak nasyid. Lepas tu selagi bak qasidah dah. Qasidah hak katok kendai aku buat gapo dah. Pok sekolah tahfi juga bukan tandi majlis nikah kahwin ke majlis gapo dah. Dia memang ganggu sebenarnya. Memang budak-budak terganggu, tidak mampu untuk mengapa molek. Memang terganggu pasal nak latihan lagi. Latihan nasyid lagi, latihan qasidah lagi dah. Jadi dia kata bukan begitu harapan ibu bapa hantar ke sekolah tahfi ni. Jangan terpengaruh ni, pengaruh luar lah. Habis lah gapol main qasidah tu, jadi nampak sedap pakat habis dah main qasidah ni. Qasidah ni, pertama demo ya rak. Demo tu puah-puah tu memang boleh buat dia. Kita ni dengan qasidah tak payah ke sekarang. Deh. So masalahnya keduanya ada unsur-unsur melampau, qasidah tu setengah-setengah ada unsur yang orang boleh sangka syirik. Walaupun yang kata tidak syirik pun, orang boleh sangka syirik, ada unsur-unsur yang boleh faham maksud situ dah. Jadi itulah, jangan sampai ganggu matlamat utama dah. Okey, gitulah dah. Okay, nyanyian. Bagaimanakah hukum agama tentang mendengarkan nyanyian, baik yang sentimental maupun yang bukan dah. Gitulah yang kata lah. Maksudnya sentimental kan, orang kata jiwang gitu dah. Syekh ni jawab, pada kenyataannya lagu adalah senjata yang punya dua sisi. Terkadang lagu digunakan pada hal yang baik dan bermanfaat, dan terkadang pula digunakan pada sesuatu yang mendatangkan keburukan. Lagu nyanyi kau apa ni? Dia boleh kedua-dua. Macam pisang lah. Boleh bunuh orang, boleh buat masuk ke daging lauk, buat makan ni lah. Jadi, begitu juga nyanyi. Itulah biasanya kehidupan dunia ni. Secara itu lah. Kecuali jelas diharapkan lah. Jelas diharapkan, tak boleh nak kata baik lah. Walaupun boleh fikir, nak suruh jadi kata baik, babi setang mana tak. Boleh fikir, banyak manfaat ke apa dah. Tapi, dia agama syarak kata tak boleh, Allah dalam Quran kata tak boleh, hadis kata tak boleh, makan daging. Maka tak boleh lah. Tu muktamad. Tapi hak benda lain tak jelas ni, kita tengok situasi lah. Jika dalam nas agama kita mendapatkan banyak sekali pendapat mengenai lagu, di mana sebahagiannya dengan tegas mengecam lagu, sementara sebahagiannya lagi mendukung dan membolehkannya pula. Maka sungguhnya tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat tersebut. Kita nak mikir, kena tengok situasi dah. Yang kata pakai salah satu pendapat, tolak lain ni. Kita dengan mudah dapat mempertemukan keduanya sebenarnya. Kerana sebahagiannya menyempurnakan sebahagian yang lain sahaja. Bahawa para ulama Islam ada yang menyerang dan mengecam lagu. Pada hakikatnya yang mereka maksudkan dengan kecaman tersebut adalah lagu-lagu yang mendatangkan kerosakan dan keburukan. Kita baca kitab, jumpa dalam kitab ke apa kau, jumpa dalam hadis ke apa, kecil lagu kau nyanyi tu. Benda-benda kata lara tu, tengok. Dah. Maksudnya mana, keadaan mana ni, buat apa jadi marah benar ni tak? Maksudnya dia tu lagu yang mendatangkan kerosakan dan keburukan, tu maksudnya lah. Iaitu setiap lagu yang mendorong kepada selera yang rendah, jauh dari rasa malu dan cabul. Sementara para ulama Islam yang mendukung lagu dan membolehkannya pula, pada hakikatnya yang mereka maksudkan adalah setiap lagu yang terpuji, yang mendorong kepada kecintaan terhadap kebajikan dan menanamkan nilai-nilai luhur dan utama pada diri manusia. Imam Bukhari telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW membolehkan nyanyian dan memukul rebana. Imam Bukhari sendiri kata boleh ni. Ada hadis yang bawa boleh nyanyi dan boleh pukul rebana. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahawa Siti Aisyah radhiyallahu anha mendahara seorang anak gadis yatim yang bernama Fariah. Kemudian anak gadis yatim tersebut dinikahkannya dengan seorang lelaki dari kalangan Ansar. Siti Aisyah radhiyallahu anha pun menghadiri pesta perkahwinan anak gadis yatim tersebut. Ketika pulang, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Aisyah, tidakkah ada orang yang menyanyi bersamamu?" Nabi minta pula dah. Suruh ada orang nyanyi dah. Tena ni tak? Kerana sungguhnya orang Ansar menyukai lagu. Orang Ansar ni memang suka lagu-lagu nyanyian ni.
Pada riwayat lain diceritakan bahawa Rasulullah SAW berkata kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, tidakkah engkau perlu mengutus seorang pelayan perempuan yang untuk memukul rebana dan menyanyi? Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa yang dilantunkannya? Ya Rasulullah. Rasulullah berkata, dia boleh melantunkan. Kami datang menjumpaimu, sambutlah kami, maka kami akan menyambutmu. Sekiranya tidak ada kasih yang berambut perang, maka kami tidak akan singgah di kediamanmu. Lebih ke gitulah, tidak ada melampau-lampau lah kita kata dah. Dan saat itulah merakkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, batas antara yang halal dan yang haram adalah pukulan rebana dan suara nyanyian. Dia kata gitulah. Artinya batas pemisah antara pernikahan yang halal dengan hubungan yang tidak sah di luar pernikahan adalah pukulan rebana dan suara nyanyian. Jadi syiar lah, tanda kepada bentuk perkahwinan nak istihad orang ini nikah ni. Dengan begitu seolah-olah bernyanyi dan mukul rebana adalah dua hal yang dituntut oleh agama dalam ini. Tak suruh nampak syiar perkahwinan, suruh nampak orang ni istihad dia telah nikah, tidak timbul fitnah kata dia zina ke apa, ialah dengan seolah dengan rebana nyanyi itulah. Imam Bukhari juga meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, mafhumnya umumkanlah pernikahan, langsungkanlah di masjid-masjid, dan pukullah rebana-rebana. Itulah. Menurut kebiasaan, pemukulan rebana mengiringi acara pernikahan. Setengah ulama tu dia kata rebana saja boleh muzik dah. Suruh dia gapo tak boleh, suruh dia syaitan dan macam-macam dah. Tapi gitulah. Dr. Yusuf Qardawi, Imam Ghazali ke apa ni, Ibn Hazm Al-Zahiri ke apa, dia kata tengok situasi lah benda tu. Kalau dia bukan semata-mata bunyi muzik tu dah, tapi dia tu sendiri tengok keadaan. Perlu kita perhatikan kebanyakan lagu yang beredar sekarang tidak memuat unsur-unsur positif yang selayaknya ada pada lagu yang baik dan terpuji. Masalah banyak lagu ni mengarut kursi tak, tidak membina semangat jati diri, semangat mempertahankan negara, semangat berusaha rajin dah. Kecuali lagu adalah setengah-setengah jaga dah. Katakan kau boleh ni sebagai itu sembunyi semangat dah. Lagu motivasi kita bagus dah. Tapi setengah tu lagu tu memang kata-kata alam khayal dah. Cinta yang buta macam-macam sehingga manusia tu tidak sedar diri dia telah keluar daripada batas normal lah. Kerana lagu mengarut dah. Betapa kita mengharapkan kebanyakannya muncul lagu-lagu yang bernilai, yang berbicara pada kita mengenai kecintaan pada Allah Jalla Jalaluh. Lagu supaya teringat Tuhan. Berbicara mengenai kecintaan pada Rasulullah SAW, supaya ingat ke Rasulullah, cinta pada Rasulullah. Sebagai contoh kemanusiaan yang tertinggi, berbicara mengenai kecintaan pada kedua orang tua yang telah bersusah payah mendidik dan membesarkan anaknya. Cinta pada orang tua, hormat orang tua, sayang ke orang tua, ibu bapa dah. Lagu-lagu kita sepatut direka cipta supaya memberikan manfaat pada masyarakat. Berbicara mengenai kecintaan pada tanah air, memberikan semangat pertahankan negara, cinta negara, bersemangat membina ekonomi negara dan sebagainya. Dia buat lagu lah ni. Berbicara mengenai kecintaan terhadap alam. Jadi kita sayang ke alam ni, tidak buat rosak, tidak pembalik ke kuat dah. Yang dalamnya kita saksikan kerajaan Allah Zat yang Maha Pencipta. Berbicara mengenai kecintaan terhadap keluarga yang merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat. Dan juga bicara mengenai kecintaan akan akhlak dan perilaku yang mulia. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bu'istu liutimmi makarimal akhlak. Aku dibangkitkan, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bu'istu liutimmi makarimal akhlak. Jadi gitulah, jadi benda-benda gitu kita kena camping lah. Jangan strict lah ambil fatwa-fatwa yang kata memberatkan umat masyarakat awam dah. Kita tak lebar, tok ustaz tak apa lah, ambil pendapat wajib pakai perudah. Kita orang lebar tak apa lah. Tapi kita bawa pendapat gitu kan, berarti wajib pakai perudah ke apa dalam masyarakat yang tidak biasa lagi, yang jadi pertentangan dah. Sedangkan sebenarnya itu bukan pendapat jumhur ulama pun dah. Begitu juga dalam muzik ni lah. Kita ambil muzik, kau nyanyi, kau ambil pendapat yang keras, yang suka. Jadi orang sekali orang memberontak ni. Dia tak boleh keras sangat. Dia keras sangat jadi tak stabil lah. Setengah tu dia buat sekolah
Ya ni orang jatuh tino no. Dia telah pisah sampai ko budak jatuh tak kena budak tino tak kena budak jatuh. Dan sekali gawe sama-sama jatuh, gawe sama tino berlaku dah. Dia telah straight sangat. Sedangkan dia kena sikit apa dah nah. Baru kena gulawe kita kata dah. Ni gulawe tak kena tak jatuh tengok. Berlaku di negara-negara yang telah straight dah. Begitulah berbagai perkara pun jangan straight sangat. Jangan longgar sangat pula. Nak habis karo longgar dak. Kerja sekali sop jabat apa tok lelaki orang bini orang duduk dalam sebilik orang apa tu benda-benda yang merosakkan sosial masyarakat. Gitulah kena fikir molek. Okey, bersiul. Apakah bersiul dengan mulut itu haram? Setengah orang dak sensitif menarap. Siul kata haram tu dak. Betul ke dak dah? Syekh jawab. Dalam surah Al-Anfal ayat 35 Allah SWT berfirman mengenai orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Maksudnya Sebahagian mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan muka itu siulan dan tepuk tangan tasdiyah ni. Maka Rasul rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dulu orang kafir ni ya tawaf Kaabah ke gapo ya amat-amat ibadah dia lah. Daripada peninggalan Nabi Ibrahim lagi cuma banyak bid'ah lah, punah jana lah. Antara benda punah jana dalam ibadah-ibadah haji tawaf Kaabah dan sebagainya ialah siu dan tos dia tepuk tangan tak main macam joget macam Kristian lah kita tengok tu. Dia nak suruh tarik orang-orang putih ni pergi gereja ni dia joget yang gapo dah. Jadi ibadah asal tu jadi nyanyi tu jadi ibadah khusus dah. Itulah jadi bid'ah ni. Nyanyi pun kalau siapa tahap jadi kalau setengah tu macam kita kalau ni setengah tu kalau tak qasidah tak syair tu dia anggap tak selawat. Dia kata kalau nak selawat tu mesti secara bersyair berzanji tu nak jadi bid'ah lah. Tapi kalau sekadar bersyair saja tu tak apa kalau tidak ada unsur yang melampau dah. Tapi masalah ni setengah tu yang anggap macam kalau tak buat gitu tak jadi selawat. Nak jadi bid'ah dah. Begitu juga sini tu. Bid'ah ni dia jadi tambah benda agama tak suruh tu no. Bersiu dah tepuk tangan ke tawah tu dia buat dah. Okay, jadi masukkan kata bait rumah dalam ayat di atas adalah Kaabah dan Baitul Haram. Para mufassir mengatakan bahawa yang dimaksud dengan kata muka dalam ayat di atas adalah siulan, siulan bersiul dan dimaksudkan dengan kata tasdiyah adalah tepuk tangan. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa dahulu orang musyrik melakukan tawaf mengelilingi Kaabah dengan telanjang. Okay, ada dosa banyak kalau telanjang dah. Karut tak karut mikir dah. Boleh mikir gitu dah. Dosa ni bukan pakai dia tubuh dia sepat. Awak dosa ni apa? Pakai dia kau buat dosa tak? Dosa dia tu telanjang pun tubuh dia hak buat dosa ni apa dah. Telanjang nak buat kau benda tu karut. Dia kata layuk pakai kerana dosa banyak dah. Pakai tu kena dosa. Kat tubuh dia tubuh hak dosa benar. Tapi nak bagi siapa orang boleh percaya hari ni. Mereka bersiul dan bertepuk tangan. Salah seorang dari mereka meletakkan tangannya pada yang lain. Dan kemudian bersiul. Sementara melakukan tawaf dalam keadaan telanjang pula. Mereka menjalin jari-jari mereka. Kemudian bersiul dan bertepuk-tepuk tangan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa menurut sebahagian salaf, yang dimaksudkan dengan kata muka adalah suara burung qambarah. Sementara kata tasdiyah adalah suara burung pipik. Ini salah satu pendapat akhir. Diriwayatkan bahawa jika Rasulullah SAW yang mengerjakan solat di sisi Kaabah, beliau berdiri di antara Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Hal itu dimasukkan untuk boleh sekaligus menghadap Kaabah dan Baitul Maqdis sekalian. Duduk Rukun Yamani itu salah satu sebab. Dia boleh sekaligus menghadap Kaabah, so menghadap kepada Baitul Maqdis. Jadi demikian itu terjadi jika seorang menghadap ke utara. Jika Rasulullah SAW memulai solatnya, maka datanglah sekelompok orang musyrik ke sisi kanannya. Mereka berteriak-teriak dalam bentuk siulan sebagaimana burung qambarah bersuara. Sementara sekelompok orang musyrik yang lain pula datang ke sebelah kiri Nabi. Mereka bertepuk tangan dengan maksud mengganggu Rasulullah SAW dan merosak kekhusyukan solatnya. Nabi semaya, dia pok tu kaca, pok musyrikin. Diriwayatkan dari Sa'id bin Jabir bahawa dia berkata, maksudnya, dahulu orang-orang Quraisy mengganggu Nabi SAW dalam melakukan tawaf. Mereka mengolok-olok Nabi dan bersiul. Maka turunlah ayat yang berbunyi, sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan saja. Raghib Isfahani berkata mengenai kata tasdiyah. Yang dimaksudkan dengan tasdiyah adalah setiap gema suara yang tidak bernada dan tidak ada manfaatnya. Dengan demikian, solat dan tawaf yang mereka lakukan termasuk perbuatan main-main saja.
baik itu dilakukan untuk mengganggu kekhusyukannya solat dan kebagusan bacaan Rasulullah SAW dalam tawafnya ataupun tidak. Dari keterangan itu, ini kita dapatlah faham bahawa bersiul itu haram hukumnya jika dilakukan untuk memperolok orang yang tengah mengerjakan ibadah. Hak siul-siul haram ni kerana wak ngan ni. Kacau orang buat ibadah ni. Orang yang tengah mengerjakan suatu amal ataupun kacau lah yang ganggu orang yang tengah baca, tengah beribadah, tengah apa, buat kerja lah. Dia siul, ganggu orang ni. Atau semata-mata dilakukan untuk mengejek atau memperolokkan seorang pun. Kira bersiul je wak ngan ni kat orang dah. Bersiul juga haram hukumnya apabila dilakukan tempat-tempat yang mengharuskan suasana tenang dan khidmat. Seperti di masjid-masjid orang nak tenang, nak ibadah dalam keadaan tenang, tiba-tiba kita bersiul, geger dah. Itu pun haram dah. Dan lebih-lebih lagi di Baitullahil Haram, tambah-tambah di Mekah tu, orang nak ibadah, tawaf ke apa, kita buat benda geger, siul ke apa, mana tu haram dah. Adapun jika bersiul itu bukan dimasukkan untuk mengejek seseorang, bukan untuk mengganggu konsentrasi dan kekhusyukan seseorang, dan juga bukan dilakukan di tempat-tempat yang telah disebutkan tadi, maka sesungguhnya tidak ada nas yang secara pasti mengharamkannya. Tak ada. Kita jangan dibunuh dengan buah orang ada. Setengah tu siul tu Allah. Pola besar ada. Kadang-kadang dia kata tak tadah ni, kapir lah. Orang kapur tak? Makan gerpu, sudu ke apa. Setengah makan chopstick kapir lah. You tak ada kaedah pakai agama ikut dan atas saya dengar orang je. You ada kaedah. Benda yang tidak ada dalil yang sarih yang jelas ni kita tak boleh kata haram terus nak. Tambah-tambah sampai tahap kafir dah. Gitulah jadi tidak gitu nah. Tak ada nas yang jelas. Terkadang seorang pengembala perlu bersiul untuk menyuruh binatang-binatang gembalaannya berkumpul, minum dan lainnya atau lainnya. Kadang-kadang natal ni cara dia kita kecek di seluruh pihak tu kena bersiul dah. Macam burung. Macam natal kambing-kambing itu setengah kena siul cara dia. Terkadang di beberapa tempat sebagai orang perlu bersiul sebagai alat untuk memanggil atau memberitahukan sesuatu. Pada jauh sangat lah. Siul tu cara dia. Siulan dalam keadaan-keadaan seperti ini tidak lain adalah suara yang tinggi yang keluar dari mulut. Maka jika siulan itu tidak disertai dengan maksud untuk mengganggu atau mengejek, tidak ada alasan untuk mengharamkannya sama sekali. Wallahu a'lam. Menggantungkan lukisan di rumah. Ada orang tanya Syekh, apakah haram hukumnya menggantungkan lukisan di dinding-dinding rumah? Apakah benar bahawa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau lukisan? Syekh jawab, para fuqaha membolehkan lukisan sesuatu yang bukan termasuk binatang, seperti pohon, bunga, buah, sungai atau segala sesuatu yang tidak mempunyai nyawa. Tidak ada ruh nyawa. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ditanya mengenai lukisan. Abdullah bin Abbas menjawab, jika engkau harus melakukannya, nak melukis juga, maka lukislah pohon dan segala sesuatu yang tidak mempunyai nyawa. Itu yang boleh melukis. Ikut sini dah. Para fuqaha mengatakan bahawa menggambar binatang adalah haram jika berbentuk lukisannya utuh. Atau dalam bentuk tidak utuh tapi sekiranya roh ditiupkan padanya maka dia akan hidup lagi. Contohnya lukis tu kaki tak ada kaki pun boleh hidup lagi lah. Tapi kalau tekak tak ada tak, putus tekak, tak apa setengah lampai gitulah dah. Iaitu bahagian badan yang dibuang adalah bahagian binatang dapat hidup tanpanya dah. Tapi kalau kerak tekak ataupun belah dua siapa mapuh nanti tak lagi hidup dah. Baru kita mapuh dah. Mereka berhujah dengan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, sesungguhnya orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah para pelukis. Musawir dah. Begitu juga sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang menyamai ciptaan Allah, menandingi ciptaan Allah. Berikutnya juga sabda Rasulullah SAW yang lain, maksudnya orang yang membuat lukisan akan disiksa pada hari kiamat dan akan diperintahkan pada mereka, hidupkanlah apa-apa yang telah engkau buat. Itulah kita baca lagi dah. An-Nawawi mengatakan bahawa melukis itu haram, baik dilakukan di atas pakaian, permaidani, mata wang dirham pun, mata wang dinar, wadah, tirai dan sebagainya. Imam Nawawi kata haram berlaku dah. Namun sebahagian peneliti berpendapat bahawa ancaman yang terdapat dalam hadis-hadis di atas semata-mata ditujukan untuk gambar-gambar yang berbentuk patung yang dibuat untuk penghormatan dan pemuliaan sahaja. Dan setengah ulama kata bukan gambar biasa, gambar yang ada unsur yang boleh akhir sekali macam nak memuliakannya atau menghormatinya atau dipuja ke. Gambar-gambar Tok Guru Ta'lim tu boleh jadi haram waktu dah. Kerana demikian itu mendorong orang kepada bentuk penyembahan berhala yang sangat diperangi oleh Islam.
Jadi balas lah. Berkhilaf ulama. Ada setengah tu. Dia kata ilat tu menandingi ciptaan Allah. Tu dia tekan situ dah. Ada setengah ulama tu dia kata ilat dia walaupun Nabi sebut dalam hadis tu menandingi ciptaan Allah tapi sebenarnya ia ada unsur pengagungan, pemuliaan, penghormatan dah. Setiap orang kafir dulu dia buat lukisan ke apa dia mengagungkan, menghormati, memuliakan dah. Tu masalah dia. Tapi tak apalah, kita tengok baca ni. Para fuqaha juga mengatakan kerana demikian itu mendorong orang kepada bentuk penyembahan berhala yang sangat diperangi oleh Islam tu matlamat. Ilat dia dah. Itu kes situ setengah-setengah nama lah dah. Para fuqaha yang mengatakan, untuk guru fiqh mengatakan bahawa makruh hukumnya meletakkan gambar binatang pada pakaian. Tirai dan sebagainya. Mereka mengukuhkan lebih dari satu hadis Nabi SAW yang berbicara mengenai makruhnya gambar-gambar tersebut. Dan juga hadis yang memberitahukan bahawa malaikat tidak akan masuk ke tempat-tempat yang menyimpan gambar. Memang ada hadis sahih. Kata malaikat tak masuk dah, ada tempat ada gambar dah. An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya mengatakan, maksudnya adapun lukisan gambar binatang apabila digantungkan pada dinding atau lukisan tersebut terletak pada baju yang dipakai, pada sorban atau yang serupa dengan itu, yang bukan termasuk sesuatu yang diremehkan, maka hukumnya haram. Kalau kita berasa agung, mulia dah, simbol selipar pun tak, simbol capar pun tak. Kalau kita anggap agung, mulia, tangkar pun tak, boleh tolak bala ke apa, berkat macam-macam dah. Dia jadi nak jadi haram dah, haram lah dah. Kalau gambar natal, gambar apa pun tak. Tidak ada beza antara lukisan yang punya bayangan ataupun tidak. Tak kira dia ada bayar ke, tak ada bayar ke. Ni Menawi kata ni. Ada bayar ni patutlah macam patung men atau patung ni. Tak ada bayar ni lukisan dah. Tak serupa je, haram berlaku dah. Namun jika gambar tersebut terletak pada perbandingan yang dipijak-pijak, bantai yang ditiduri dan sesuatu yang serupa dengan itu yang termasuk benda-benda yang diremehkan, maka hukum tidak haram. Gitulah. Waktu setengah ulama ia tekan pada ilat tu, bukan bentuk tu lah. Pada penghormatan atau pemuliaan. Kalau kita buat satu lukisan ke gambar ke apa, kita muliakannya, tu jadi haram situ dah. Pasal dia lagi satu masalah lagi, hak Nabi sebut sama lah, yang asal-asalnya nak ingat orang mati untuk alim je dah. Orang soleh, tok guru, tok alim, tok lebar dulu. Jadi nak ingat je buat gambar raja, buat patung ke apa tu. Lepas tu anggap berkat, lepas tu dah sekali anggap Tuhan lah sekali, dah sekali jadi anggap Tuhan. Tu dia akan jadi sikit-sikit gitu dah. Jadi oleh sebab itulah muliakan hormat tu saja tu tak boleh dah. Dia kena tempat tidak dihormati lah dah. Jangan kita tak tempat yang tinggi dah. Gambar-gambar tu jangan jadi dihormati. Oleh sebab itu kita kata dah, yang paling haram ni bukan gambar artis. Walaupun tak boleh dah dah. Artis kemain bola yang paling haram ni gambar tok guru, tak alim. Walaupun gambar tu tak penuh, gambar penuh. Gambar sekerak. Pasal ada orang dah mikir kata tengok boleh pahala. Jika ada nak selawat kena tengok gambar tok guru dia, Habib dia apa dah. Jika ada nak zikir tengok wali songo dia orang. Dah. La ilaha illallah tu kena tengok gambar wali songo. Baru jadi dah. Sedangkan bayar Allah tu jadi wali songo tu Allah ni. Siapa tahap tu dah. Ada wahdatul, ada hulul ittihad ke apa, ada wahdatul wujud ke apa dah. Itulah jadilah sekali. Inilah Imam Nawawi sebut tu seolah-olah dia menekankan tentang penghormatan. Tak kira bayar jenis lukisan ni, toko jenis patung tu ataupun lukisan tu jenis musawir tu membentuk tu dengan lukisan pun kalau hormat baru haram dah kalau kita tengok cara tadilah. Jadi simbol-simbol pun gitulah. Kalau siapa hormat lebih ni nak jadi tangkar setengah tu berat lagi lah dah. Sebagian salah mengatakan bahawa gambar-gambar yang diharamkan ia adalah gambar-gambar yang punya bayangan. Setengah nama ni kata bayangan ni macam patung lah. Ya. Sebenarnya itu seperti patung atau gambar-gambar timbul yang berbentuk dan berjisim. Adapun gambar-gambar yang tidak mempunyai bayangan maka tidaklah mengapa. Baik gambar itu gambar binatang, gambar tumbuh-tumbuhan ataupun gambar benda-benda mati. Dia kata gitulah. Sebagian salah. Sebagian fuqaha membolehkan anak perempuan membuat boneka, anak patung apa yang digunakannya untuk bermain. Mereka juga membolehkan pembuatan patung binatang yang tidak utuh, iaitu dengan membuang bahagian tubuh yang mana binatang tidak dapat hidup tanpa bahagian itu. Dah berpala ke,
bagi dua kau dah. Para fuqaha juga membolehkan gambar-gambar yang ditempatkan pada tempat-tempat yang hina. Gambar-gambar tempat hina bukit tebing atas. Dan bukan pada tempat-tempat yang mulia. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di mana dia berkata maksudnya, Malaikat Jibril meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk masuk. Rasulullah pun berkata, masuklah. Malaikat Jibril berkata, bagaimana aku dapat masuk sementara dalam rumahmu ada tirai yang bergambar kuda dan orang. Zaman Nabi ada dah lah. Tirai tu, lansir juga apa tu. Ada kuda, ada orang lah. Lukisan lah, orang dulu lukis lah. Engkau dapat memotong kepalanya atau engkau dapat menjadikannya sebagai permaidani. Kerana kami para malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang dalamnya ada gambar. Itu balik lah. Malaikat tak masuk, malaikat rahmat lah. Tak malaikat bukan hati ni. Malaikat roket atik tulis umur dah. Malaikat rahmat ni tak masuk ke rumah-rumah ada gambar hak tebing dah. Jadi setel pula masuk. Itu balik lah. Malaikat tak masuk, setel pula berebut dah. Tambah-tambah gambar orang alim. Lagi banyak setel dah. Bukan gambar orang tu, orang rock, orang main bola ke apa dah. Orang alim tu. Lagi banyak setel masuk dah. Duduk di tepek web dalam gambar tu dah. Dengan mudah kita dapat fahamlah bahawa semua gambar hasil foto tidak termasuk ke dalam gambar yang diharamkan. Dia kata tak masuk ni gambar foto dia. Kerana bukan merupakan gambar hasil tangan dan juga bukan penjasadan. Bukan kita membentuk dia lah. Melainkan hanya proses menahan bayangan cahaya. Proses macam teh cermin tu lah. Bayangan ada cahaya dalam kertas. Cumanya dia berhenti lah. Demikian juga kita memahami bahawa boneka yang biasa digunakan oleh anak-anak perempuan untuk bermain tidaklah haram. Kita juga memahami bahawa gambar yang berjisim, patung atau yang lainnya yang sangat diperlukan dalam proses pengajaran ilmu anatomi tubuh. Kita mengaji biologi ke apa ni, nak tahu jatuh ke apa, adalah tidak haram. Gambar-gambar yang dibuat bukan untuk penghormatan atau pemuliaan juga adalah tidak haram. Kalau gambar tu kita tak hormat, tak agungkan, tak muliakan, tak haram. Tapi gambar tu guru mulia. Ni masalahnya tak. Dia kata tengok gambar tu guru tu, tak alim tu, boleh pahala dah. Nak start kaguk ni. Kerana ini menjadi dasar pengharaman pembuatan gambar atau patung adalah pencegahan terhadap pembuatan berhala. Saddu zara'i. Jadi hadis Nabi hak lagi-lagi tu ada setengah ulama tidak faham secara zahir situ. Tapi dia faham secara tersirat. Dia maksud Nabi ke, hadis Nabi ke Jibril ke apa, maksudnya untuk menghalang daripada terjadinya berhala satu hari nanti bila-bila. Jadi dipanggil saddu zara'i ni. Dan juga menutup jalan bagi munculnya penyembahan terhadap berhala dan perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi gitulah. Jadi pertamanya untuk elak khilaf gambar-gambar untuk setepek lah di rumah kita ke apa dah. Kalau nak juga gak gambar-gambar tumbuhan pokok-pokok saja dah. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita bukanlah kata haram tu. Dan lebih utama kita ambil dia kata gambar-gambar yang tak boleh ni gambar penghormatan, pengagungan dah. Kalau kita hormat dan agungkan orang tersebut, dia akan jadi tak molek lah. Siapa-siapa tahap dia boleh jadi syirik dah. Tambah-tambah berkah lah, mustajab doa lah, gapo dah. Baru jadi zikir kita, selawat kita kena tengok muka syekh ni lah dah. Nak jadi karut tu dah. Sedangkan benda tu orang alim, orang lebar, orang soleh lebih haramkan gambar-gambar mereka dah. Gitulah lebih kurang dah. Kalau berhati-hati tak salah langsung. Tidak kat khilaf kita kira. Gitu dah kira boleh lah sikit-sikit dah. Kalau bukan orang alim dah. Gitulah. Lelaki memakai emas. Ada orang tanya Syekh, apakah kaum lelaki boleh menggunakan emas? Apakah ada keadaan-keadaan khusus yang membolehkan kaum lelaki menggunakannya? Syekh jawab, walaupun Islam bertoleransi dan menghalalkan perhiasan dan hal yang baik, tetapi perlu diketahui bahawa Islam memerangi kemewahan dan sikap melampaui batas. Mah ni simbol kemewahan. Ada setengahnya orang buat kereta Mercedes dia, kereta dia daripada mah putih lah. Nak tunjuk mewah lah. Tak ada pedal sikit abuk ni. Tu melampau tu tak? Tak boleh menajuk juga tu dah. Pasal benda perhiasan dia pakai rutin boleh. Tak boleh buat pinggir makuk. Kita guna pinggir makuk mah ni tak boleh. Haram. Begitu juga kereta pun kita tengok lebih kurang dia keperluan seperti pinggir makuk dah dah. Mah jadi kereta pun haram juga dah. Bukan terpaksa, bukan perlu benar dah. Tiba-tiba dia buat nak tunjuk mewah saja dia buat kereta daripada mah. Dan juga pada surah Al-A'raf ayat 32 Al-Quran mengatakan, katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah
Ia telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya dan siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Jadi benda-benda ni kita tak boleh kata haram dulu. Setiap kau tu kena kata halal dulu. Kecuali jelas larangannya. Tapi ibadah itu balik. Ibadah khusus, ibadah yang ritual ni, ia kena kata haram dulu. Kecuali ada dalil yang sahih. Yang terai kata gitu cara beribadah. Ia tidak kata bid'ah hasanah tak boleh. Kalau kata bid'ah hasanah ni melibatkan perkara awam. Perkara ibadah umum ataupun bukan ibadah. Kita kata perkara harus, perkara dunia. Barulah kita kata bid'ah hasanah dah. Kalau benda ibadah khusus, ritual tertentu, ia tak boleh. Kita boleh tetapkan cara tertentu. Ia kata ada kelebihan lah. Tapi kalau sebagai latihan boleh. Kita kata kita ni untuk praktis ibadah biar istiqamah. Kita kata zikir lah 100 ke 1000 kali sehari. Tak apa gitu dah. Untuk latihan diri kita lah. Nak ajar orang lain tu tak boleh dah. Dia takut orang anggap tu agama suruh. Nak ajar orang lain tu, kita tak guru syekh kan. Nak ajar orang yang nak murid kita, mesti buat gini. Nak jadi masalah. Pasal anak murid kita bodoh-bodoh anggap tu surah agama, mesti buat gitu. Sedangkan itu hanya latihan dah. Macam kita sekolah lah, latihan 4 tahun beli ijazah setara tu je boleh. Sebagai latihan. Tapi nak kata tu surah agama, mesti buat gitu, tak boleh. Kena ikut sunnah Nabi, ikut dalil. Keyakinan boleh pahala setara mana, zikir setara ni, pahala setara ni, apa tak boleh. Melainkan mesti ada dalil yang sarah, yang jelas daripada Al-Quran Sunnah. Tidak jadi bid'ah. Jadi berkara dunia lah, kata boleh. Kalau setengah kata bid'ah hasan. Tapi tak molek juga istilah. Bid'ah ni benda teruk lah. Macam kata kuih tahi itik. Walaupun tahi kuih tu comel. Tahi tu istilah yang tidak baik. Berbuh pada kuih lah. Ada Tok Guru Nik Aziz tak setuju lah dulu. Tok Guru Nik Aziz pun tak setuju. Istilah orang Kelantan ni berbuh benda tak comel, berbuh pada benda comel dah. Walaupun kata-kata macam orang berbuh dah lah. Boleh tak. Tapi tak molek juga dah nak. Maka pada surat Isra ayat 16 Al-Quran berkata maksudnya, dan jika kami hendak membinasakan satu negeri, maka kami perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini bala lah. Oleh sebab itu kita kena ingat juga kaya tempat kita ni tak. Kadang-kadang balon tu kerana orang kaya. Orang kaya yang kedekut, yang buat benda haram. Sepatut duitnya tolong susah dah. Tamu-tamu PKP ni. Jadi orang kaya tu jangan boros pada benda-benda yang tidak perlu dah. Masa PKP ni dia tunjuk mewah. Ataupun berbazir-bazir dah perkara yang tidak sesuai dah. Gitulah lebih kurang dah. Jadi Allah uji orang kaya sombong, lawan perintah Allah, kena azab. Habis pah orang kena, orang miskin kena. Takut gitulah dah. Islam adalah agama yang membedakan antara lelaki dengan perempuan dalam hal perhiasan dan berdandang. Orang jatuh lain cara jangok dia, orang tino lain cara jangok dia dah. Oleh kerana itu Islam membolehkan kaum wanita memakai perhiasan mah. Baik berbentuk anting, cincin, kalung, gelang maupun yang berupa dengan itu, yang serupa dengan itu. Namun ia mengharamkannya bagi kaum lelaki dah. Ibn Majah menyuratkan sebuah riwayat dari Ali radhiyallahu di mana Ali radhiyallahu berkata, Rasulullah mengambil kain sutera dan meletakkannya di sebelah kanannya, dan mengambil emas dan letakkannya di sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kedua benda ini adalah haram bagi umatku yang lelaki, tetapi halal bagi umatku yang perempuan. Jadi tali kanan ini ialah sutera, alik kiri ini emas. Nabi kata haram untuk orang lelaki dan boleh untuk orang perempuan. Telah diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW melihat cincin yang terbuat dari emas pada tangan seorang lelaki. Kemudian Rasulullah SAW menjulurkan tangannya dan menarik cincin emas yang ada di tangan lelaki tersebut dan melemparkannya. Lelaki itu pun membiarkan cincin emasnya itu terlempar di tanah. Kemudian setelah Nabi SAW berpaling dari tempat itu, sebahagian orang berkata kepadanya, ambil cincinmu dan manfaatkanlah ia. Lelaki itu menjawab, demi Allah, aku tidak akan mengambilnya sama sekali kerana Rasulullah SAW telah melemparkannya. Jadi rasa jejek, geli, gelemah, beci kepada cincin dia dah. Kerana yang buat tu bukan calon-calon orang. Itu Nabi SAW sendiri yang buat cincin tu. Dia berasa macam benda yang sangat bahaya lah. Dia takut dia nak ambil cincin emas tu. Walaupun bukan untuk kegunaan dia sendiri, nak berikan anak bini dia ke keluarga perempuan dia, dia berasa tak senang ambil, takut. Tu nak bunyinya, tu iman sahabat lah tak. Iman sahabat yang besar ni.
Begitu juga dikiaskan pada cincin emas segala benda yang terbuat dari emas yang digunakan oleh lelaki untuk berhias. Yakni benda tersebut juga adalah haram. Letaklah mana dah spek emas ko. Nah, cincin emas ko, gapo gem emas ko yang guna untuk lelaki semua tu haram. Begitu juga dikiaskan kepada cincin emas. Okey. Abu Musa radhiyallahu mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya emas dan sutera dihalalkan bagi umatku yang perempuan, tetapi keduanya diharamkan bagi umatku yang lelaki. Sebagian fuqaha membolehkan penggunaan emas yang sedikit untuk satu keperluan, seperti untuk gigi. Emas ni boleh untuk gigi dah. Ada setengah kata haram, setengah ustaz kata haram tidak dah. Yang boleh untuk gigi dah. Sebagai ganti gigi yang telah tanggal, untuk membuati hidungnya patah. Ada setengah ustaz suhu dah. Dia kata bawah mah hidung patah ni haram kata dah. Sedangkan ada dalil Nabi bui dia hidung patah ganti dengan emas. Untuk mengubati kaki yang patah bawah mah ni. Dan atau digunakan pada tempat-tempat lain di mana penggunaan emas dibolehkan bagi lelaki jika itu adalah alasan-alasan yang dibenarkan. Jika ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Jadi benda tu mengikut perbatas zaman dulu, dia tak boleh guna perak guna lain, jadi buruk dah. Kati hidung kau, kati tulis kau tu, kagak lah gapo dah. Tak tahu kalau ni ada teknologi yang boleh ganti benda-benda yang sesuai, sebagai ganti tulis patah kau, kati hidung yang patah kau, cabut pengah ni, perai ke apa. Teknologi terkini gunalah teknologi terkini lah. Tak mesti guna teknologi dulu lah. Jadi dulu memang kata boleh guna mah ni, pasal mah tu terbaik dan dia tidak cepat kosok dan dia tidak kagak nah. Kalau buah besi kagak gapo, buah lagi tak sesuai lah. Itulah salah satu sebab dia kata boleh. Jadi oleh sebab itu nak kata haram selalu bukan untuk perhiasan ni, untuk keperluan mendesak. Pasal orang tu ropong dah hidung dah, patah dah gigi dia apa. Jadi benda tu ganti benda yang diperlukan, bukan perhiasan gigi ke apa ni, dia adalah keperluan dah. Sebab itulah Nabi bu. Mungkin memang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri buat bagi dia. Lebih sikit lagi ya. Keyakinan terhadap sesuatu. Saya mendengar bahawa ada hadis yang mengatakan, sekiranya seorang yakin terhadap sebongkah batu, maka batu itu akan mendatangkan manfaat baginya. Dia percaya ke kayu kokar, batu ke apa, batu geligo ke apa dah. Cicing batu, macam-macam lah. Geligo ni. Apakah hadis ini sahih? Orang tanya ni. Syekh jawab, perkataan di atas bukanlah hadis sahih, bahkan merupakan perkataan dusta yang disandar kepada Rasulullah SAW. Dia kata berlawa. Main tu setengah orang jual batu mata tu. Bubuh cicing ke apa macam-macam fadilah dia kata dah. Siram penyakit ni lah boleh untuk biocuri dah macam-macam lah kalau kita dengar tempat orang buah bahagian jual batu mata ni. Dalam kitab Al-Marsu' disebutkan bahawa sebahagian orang berkata bahawa salah satu hadis Nabi adalah hadis yang berbunyi, maksudnya jika salah seorang dari kamu mempunyai sangkaan yang baik terhadap sebongkah batu, maka batu itu akan mendatangkan manfaat baginya. Sangka baik dah. Batu berhala pun batu juga dah. Sangka baik, jadi boleh minta hajat. Begitu juga batu mata bubuh cari kayu kokar ke apa dah. Kena sangka baik dulu dah. Padahal hadis tersebut adalah hadis maudhu', hadis palsu, hadis buatan. Imam Ibn Taymiyah telah mengatakan demikian. Imam Ibn Jauzi mengatakan bahawa perkataan itu muncul dari kaum penyembah berhala. Waktu nak masuk Islam, kaum penyembah berhala, pelakon jadi golongan sufi lah ke apa. Oleh sekali mereka ni buat hadis palsu dah. Yang wajib bagi setiap Muslim adalah meyakini secara pasti tanpa keraguan sama sekali bahawa Allah SWT adalah pemilik segala sesuatu. Dan dia adalah satu-satunya zat yang dapat memberikan manfaat dan mudarat, yang memuliakan dan menghinakan. Tu hak sebenarnya dah. Dia adalah zat yang berfirman dalam surah Ali Imran ayat 26 dan 27 yang sebagai berikut yang maksudnya. Katakanlah wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan pada orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkau lah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau beri rezeki sesiapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab. Surah Al-Imran ayat 26 dan 27. Itu dah yang jelas dah. Jadi Allah Maha berkuasa. Bukan setengah orang ni yoga dengan izin Allah ni. Batu mata ni boleh dengan niat kita kata saat ni dah.
Kita sangka baik batu ni ada manfaat dah. Boleh tolak bala, boleh tolak curi ke apa dah. Tak kena bunuh orang dah, tak nak curi baik kat orang pakai batu mata ni lah. Dengan izin Allah. Semua kan sebut dengan izin lah. Kita tengok kalau kita jumpa tak bomo tak. Ataupun jual batu-batu mata ni. Dengan izin Allah sama. Tapi dengan izin Allah tu. Tapi benda tu benda gaib. Tak ada dalil. Kita berbuat atas nama Allah. Kita berdusta atas nama Allah. Jangan main-main lah. Lepas tu. Betul ke. Nabi kata kalau kita percaya kita bergantung takar. Kita akan jadi nemu. Bergantung takar sama. Ada saya jumpa orang pakai gelar apa kayu kokar dah. Kita kata tak boleh tu. Tangkar tu syirik. Dia kata dia tak boleh nak tidur. Tak boleh nak lepas. Dah. Kalau tidak kau takut. Dia takut nak lepas dah. Lepas kau sombong. Mandi tidur ke apa. Kucing berok getah dah kau pakar sombong dah. Kayu kokar dia. Gelar kokar dia dah. Betul pun Nabi kata. Kita mikir betul pun Nabi kata dah. Dia berasa tak boleh bergantung. Dia berasa kalau carut putus kau tu. Kayu kokar. Gelar kokar dia. Takut tak mudah dia. Tu jadi dia telah bergantung. Dia telah menjadi kayak macam Tuhan. Walaupun bukan Tuhan darat. Tuhan darat jadi kafir tu. Ni maksudnya dosa besar. Kerana dia berasa dia bergantung dengan batu ke kayu kokar dah. Ada. Cina tu lah. Dia tok dia kedai dia. Tok kong dia dah. Dia takut orang curi dah. Takut. Nak suruh punya. Suruh menego laku. Jaga apa dah. Tak ada kau tu takut dah. Benda gitu juga dah. Tak ada tokong berhala, tak ada kayu kokar lengan ke tangan kau, dia jadi takut dia. Dia jadi telah serah kehidupan dia, jiwa raga dia kepada batu dia. Dia tak bergantung pada Allah dah, dia bergantung pada batu dia. Kayu kokar dan sebagainya. Walaupun dia sebut dengan izin Allah. Dia sebut dengan izin Allah, tak lebar, tak guru, tak apa ni, tak wali, tak bomo, tukar-tukar jual batu ni mata ni. Tukar jual kayu kokar apa dia sebut dengan izin Allah laku ni. Kena faham dengan izin Allah gananya. Izin Allah ni dengan betul-betul dapat dalil Al-Quran dan hadis. Allah kata gitu dah. Nabi kata gitu. Kalau tak ada tak. Berdusta atas Nabi lah. Yang walau yang sebenarnya dia ke arah keberhalaan. Orang kafir dia buat berhala pun dia kata. Dia bukanlah nak sembah berhala. Dia kata dia ni. Moga Allah ni tak tahu mana jauh. Dia kata berhala ni mendekatkan dia kepada Allah. Dah. Jangan main. Kita je tahu. Pok tu ada hujah ni. Pasal dia kata berhala ni. Benda nampak toko nak suruh mudah ingat kepada Tuhan. Mudah menyampaikan kepada Tuhan lah. Berhala ni kita sembah. Dia kata lah. Pekabir kata sembah dia. Lepas tu dia ni sapa kepada Tuhan besar dah. Dia. Macam betul. Macam orang Sufi. Orang Syiah ke apa lah. Pergi kubur Husin ke apa. Minta hajat daripada Husin. Kerana Husin sapa kepada Tuhan dah. Tu dah hujah yang sama saja dah. Okey, tak apalah. Dia juga telah berkata dalam surah Al-Jin. Allah lah. Dalam surah Al-Jin Allah kata ke apa? Ayat 18. Maksudnya dan sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka janganlah engkau menyeru seorang pun bersama Allah. Seru ni betul-betul seru ataupun anggap benda-benda batu tertentu tu sebagai khasiat ghaib. Khasiat zahir tak apa. Bubuh batu dalam minum tak apa dah. Ataupun gonyoh tepat kena petik kula kayu kokar dah. Mata kena isak tu zahir tu jadi zahir dah. Tapi kalau kita kata tolak bala kau siap penyakit yang tak ada zahir lah pakai tok kat pakai siap penyakit. Bukan awak macam kayu, akar kayu ke apa, letak dalam air ke apa tak. Bukan rendah ke apa. Maka itu dah jadi bukan zahir lah. Ia telah jadi khurafat dan syirik. Bergantung pada benda ghaib yang tidak diizinkan oleh Allah SWT. Kemudian pada surah yang sama, ayat 20 dan 22, Allah SWT juga berfirman yang bermaksud. Katakanlah sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah sungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudaratan pun kepadamu dan tidak pula suatu kemanfaatan. Nabi kata gitu. Nabi sendiri pun tubuh badan yang sangat-sangat mulia tu sendiri kata tak boleh tolak bala, tak boleh terima apa? Tak boleh datangkan manfaat dan tolak bala dah. Katakanlah sungguhnya sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah. Dan sekali-kali aku tidak akan memperolehi tempat berlindung selain daripada Allah. Nabi pun kecek gitu. Tambah-tambah batu, benda-benda yang tidak tubuh badan Nabi dah. Okey, hadis maudhu' buatan yang diatasnamakan kepada Rasulullah SAW itu bertentangan dengan sejumlah ayat Quran di atas. Setiap Muslim wajiblah untuk tidak membenarkan perkataan tersebut. Dan jangan sampai tertipu dengan pemahaman salah yang dikandungnya. Sesungguhnya Allah SWT mengatakan kebenaran dan dia memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Aku dah faham boleh lah. Tidak kita akan tipu. Tipu pada penjual kayu kokar lah, apa batu-batu mata pelik-pelik ni. Khasiat-khasiat yang ghaib.
Benda-benda ni akan jadi syirik, jadi tangkal. Tak kira lah nama. Setengah tu nama ustaz dah pakai suruh bersama duk cerita benda-benda karut gini . Jadi kita kena jaga iman akidah kita . Jangan duk pakai boboh yang pelik-pelik tu dah. Orang tawakuf. Kalau kita berasa, ustaz ni hebat. Nak ajar suruh pakai kayu kau ni, kayu kokar ke apa. Tapi saya ngaji dulu kata syirik. Tawakuf dulu, berhenti berok dulu . Macam nego pelik-pelik ni, nego online jenis MLM ataupun scam cepat kaya ni . Dia ada nego macam-macam cara ni . Tadi yang dia kata Muna sok nampak kat Google dah mu dah. Pasal sistem perniagaan ni, sistem pusing-pusing duit ni, cepat kaya dia kata ni. Kita kena ingat, sistem ekonomi lah ni mengikut Dr. Zaharuddin Abdul Rahman. Nego loan ni jenis nego perniagaan moden, sistem bukan nego barang, sistem perniagaan. Style pusing-pusing duit ni tau. Multi level marketing kau je ni. Main mata wang ni kena royak harai dulu dah. Dia kena royak harai dulu pasal sistem ni di atas sistem dibina oleh orang putih yang ada unsur riba, unsur gharar penipuan. Tu asal dia. Jadi jaga-jaga tu betul ataupun kena ubah sistem je sikit. Kena ada penasihat syariah, ubah-ubah betul baru jadi halal. Jadi kita kena kata harai dulu. Begitu juga benda-benda pelik ni, kalau kayu kokar, kayu apa ni kata harai dulu. Simbol capa setengah tu dah. Buat berkat kan kena kata harai dulu. Kalau pun ada kita dengar ustaz tu mana kata boleh, kita ni sebagai orang kapur, orang awam ni, hak bodoh ni tak cerdik, takut rosak akidah kita tak usah guna dulu dah. Tu betul dah. Hak demo email kuat ni, ikut demo, benda berasa tak lebar, tok guru kita alim dah kena guna dulu. Kita ni berasa kita ni bodoh, kita kapur ni. Baiklah berpegang dengan zahir hadis yang sahih saja. Ataupun jelas dari Al-Quran dan hadis, barulah kita selamat nak bawa bekal esok jumpa Tuhan. Wallahu a'lam, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.